Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih yang berusaha saudara SD Yuslan yang setia untuk menguruskan kelas-kelas pengajian secara online di ruang PKIL KWSP Facebook ini. Juga tak lupa kepada yang berusaha, yang menganjurkan program Saban Minggu ini untuk kita, Kuliah Fiqh Shalah. Tuan Haji Ahmad Zamri bin Asrun, Kursi PKL KWSP, seluruh ahli PKL KWSP, dan tuan-tuan kaum muslim muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waalaikumsalam, Nur Hafizah, Omar, Deti Azhar, Aci-Aci, dan semua rakan-rakan yang bersama pada ruang kuliah Fiqh Shalah tengah hari Rabu ini. Alhamdulillah, pertamanya mari kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih merezekikan kita kesempatan, kesihatan,
kekuatan, keimanan, ketakwaan, dan segala macam kurniaan yang menyebabkan akhirnya kita terkumpul di sini pada ruang hari ini. Hari ini Dijas tak bersama dengan kita, tapi tetap kita setia untuk terus melazimi rutin istiqamah Rabu kita, kerana dia bercuti hari ini. Ialah setiap orang ada hari-hari masing-masing untuk dia terus berkehidupan bersama keluarga. Jadi mungkin tuan-tuan pun ada yang sedang bercuti, tapi masih online, acah-acah, buka-buka Facebook gitu, tengok-tengok, dengar-dengar pun tak apa tuan-tuan, sambil makan, mute-kan kita punya mikrofon dan kita terus boleh bersama untuk mendengar pengajian pada hari ini. Selawat dan salam juga kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, hari ini kita berkuliah lagi untuk menyambung kitab fiqh salah, dan hari ini kita masih bersama dalam ruang memahami dan menghayati ucapan dan gerakan solat kita. Jika minggu sudah kita berbicara tentang doa, sebelum kita baru berbicara tentang berdiri, niat dan juga takbiratul intiqal. Indahnya sembahyang ni bila mana dalam setiap ruang yang kita lalui kita ada zikir. Atau ruang perpindahan di antara satu rukun ke satu rukun pun ada zikir. Zikirnya apa? Allahu Akbar. Bergerak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kali ini kita sebut sami Allahu liman hamidah. Allah nak dengar siapa puji dia. Kita pun kata Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, untukmu segala pujian. Begitulah. Tujuannya sembahyang yang penuh dengan zikir ni adalah untuk mengajak kita terus ingat dan ingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Sebab itulah bila dikatakan antara cerita bagaimana seorang tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, yang dikatakan sebagai khalifah kaum muslimin yang kelima tu, ditanya bila mana Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kan khadam Rasulullah, umurnya panjang sampai 90 tahun, dan sempat duduk di zaman pemerintahan beberapa khalifah Umayyah, antaranya Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Maka dia bersaksi. Apa kata Anas bin Malik? Dia kata, aku tidak pernah sembahyang di belakang seorang yang mirip serupa sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Bayangkan, Umar bin Abdul Aziz ini tak pernah jumpa Rasulullah, tapi sembahyangnya subhan mirip sangat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kekhusyukannya, ketenangannya. Para sahabat yang menggambarkan bahawa Umar bin Abdul Aziz seorang yang sembahyang sangat tenang dan khusyuk. Kekhusyukannya sampai dirasai oleh orang-orang yang bersolat dengannya. Subhanallah. Antara rahsianya, bila mana ditanya, dia kata, bila mana aku memulakan takbir, aku tidak ada ingatan selain daripada apa yang aku sedang berada padanya. Artinya memang aku solat. Itu je rahsianya. Khusyuklah tu. Artinya ketika dia solat, dia tak ingat apa dah. Dia ingat dia solat dan dia hayati semua. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila disebut Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar dengan sebesar-besar kebesaran, maka dia dihayati, difahami, dan dia tenggelam dalam solat dia sahaja. Maka tidak ada gangguan. Dan hasil daripada itu, dunia bersaksi bahawa zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, walaupun hanya 2 tahun, dunia Islam menyaksikan bahawa itu zaman paling makmur, zaman paling aman, zaman paling damai, zaman paling harmoni dan penuh dengan keadilan. Kerana pemimpinnya sembahyangnya bersama Tuhan. Subhanallah. Kita juga tak mampulah sampai nak jadi pemimpin, tapi sekurang-kurangnya kalau kita jadi seorang yang solatnya betul-betul khusyuk dan tenang, kita akan jadi seorang suami yang paling menyamankan, seorang isteri yang paling mendamaikan, seorang rakan pejabat yang sangat dirindu oleh semua teman-teman bila nak bekerja dengan dia ni. Subhanallah. Bukan dari kalangan orang kata, alhamdulillah dia ni tak datang, tenang sikit aku. Begitulah kehidupan. Dan inilah yang sedang kita usahakan, dan kita wajar memiliki ketenangan solat yang sebegini rupa, tuan-tuan. Sebab apa? Kita solat yang sama, bacaan yang sama. Semua dah hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah, DJ kita bersama Ustaz Azmar. Assalamualaikum Ustaz. Okey, waalaikumsalam. InsyaAllah kita teruskan walaupun sama DJ. Kalau DJ nak online pun kita buka ruang sebelah ni, kita koyak separuh. Sebab kita nak tuntut janji mingguan kita supaya dia suruh nyanyi, tapi hari ni tak tahu kalau dia boleh sisipkan nyanyian kita template kat sini, insya-Allah.
Okey, alhamdulillah hari ini kita masuk membicarakan ya maksud bacaan doa iftitah kita. Okey? Doa iftitah, doa pembuka. Jadi doa ini dinamakan dengan doa iftitah. Siapa berkitab muka surat 262 dan kita tak harap sangat nak buka-buka kitab time online ni. Kecuali memang dalam suasana yang sangat kondusif, memang dia mengadap, mengaji betul-betul nak dapat. Ya, itu memang lain lah. Tapi kalau tuan-tuan dapat dengar pun sambil makan kuaci, sambil driving pun okey tuan-tuan. Itu je. Ya, Waalaikumsalam Khairul ya. Waalaikumsalam Azirul ya, semua. Ya, Azizul Muhammad. Jadi semua yang bersama ni saya harapkan semua dapat dengar pun cukup. Saya akan gunakan bahasa yang santai, yang jelas, yang dekat je supaya kita dapat. Ya, tak kisah, dan tolong share-share kat kawan-kawan tu supaya dapat manfaat. Sekurang-kurangnya hari ni kita nak faham apa benda yang kita cakap mula dengan Tuhan tu. Sebab Allahu Akbar, yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, rasanya dah 40 tahun kita solat tapi tak pernah ambil tahu pun apa benda yang kita cakap. Ini tidak adil. Ini tidak adil pada jiwa kita tuan-tuan. Kita tak patut dajal jiwa kita macam tu sekali. Hari-hari kita ulang ayat ni paling kurang 5 kali sehari semalam. Ya, doa iftitah ni rakaat pertama kan. Mula bicara dengan Tuhan. Tapi kita tak pernah ambil tahu pun apa yang kita cakap dengan Tuhan. Tuhan kita, pemula cipta hidup kita. Pencipta adanya hidup kita di dunia ni. Kita cakap dengan dia hari-hari tapi kita tak ambil tahu pun, tak ambil kisah pun. Ya, bahasa Arab. Tapi kita ulang hari-hari. Takkanlah sedikit masa pun tak sempat. Tolong. Sharekan dengan kawan-kawan hari ni. Cakap ni ada cerita penting. Doa iftitah kau kena faham maksudnya. Cukuplah. Hari ni saya nak fokus sini je. Ya. Dan kalau ada soal jawab pun terus tanya. Saya akan buka ruang chat tu sekali-sekala. Okey. Pertama sekali kena faham apa itu doa iftitah. Doa lah permintaan. Ya. Percakapan, bicara hamba dengan Tuhannya, itu doa. Ya. Iftitah daripada perkataan fatah. Fatah ni buka. Iftitah maksudnya pembukaan. Doa pembuka. Sebenarnya dia adalah sekapur sirih. Kalau orang tulis buku dia tulis sekapur sirih. Ya, muqaddimah, mula cerita dengan Tuhan. Nak cakap mula dengan Tuhan. Tuan-tuan, doa iftitah ni cerita kita mula nak cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau cakap mula pun tak faham, tak cantik tuan-tuan. Kan? Jadi itu yang kadang-kadang apa yang termaktub dalam doa iftitah kita lafazkan dengan gaya muka yang tak bersesuaian langsung. Berjanji itu ini tapi muka sengih sampai menggaru. Sebab apa? Sebab memang kita tak tahu apa benda yang kita cakap. Nak salahkan siapa? Salah diri sendiri. Okey, mari kita tengok lafaznya dulu ya. Walaupun ini sunat hay'ah, sunat yang ringan. Artinya tak baca, tak efek apa-apa dalam solat kita, cuma kurang pahalanya, ganjarannya. Tapi statusnya perlu eloklah buat. Pada saya eloklah buat. Sebab cakap kena ada mulanya, beradab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bacaannya dengar baik-baik. Allahu akbaru kabira. Ya, biasakan baca baris ru tu bila mana ada kabira. Jangan baca Allahu akbar kabira. Sebab masih wasal, masih bersambung. Jadi Allahu akbaru kabira. Ya. Allahu akbaru kabira. Bukan Allahu akbar kabira. Ni ustazah-ustazah sekolah agama pun tolonglah betulkan. Ya, time kita ada perkataan yang ketiga tu nak diwasalkan dengan perkataan sebelumnya yang kedua, maka kena bersebutlah bari hujung yang perkataan kedua. Allah akbar ke Allahu akbar. Kena sebut Allahu akbar. Jadi kabira tu sebelumnya ada akbar, maka akbaru. Betulkan satu-satu. Ambil kesempatan. Allahu akbaru kabira. Saya dah ajar dulu sebut Allah macam mana, bukan O ya, A. Allah beri atas. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Ya, bukan kasira ya. Itu wak kasran tu. Sebut nama wak kasran tak apa. Kasmina, kasmabuti okey. Tapi ni katsira. Sa, huruf sa. F, if, us.
Ya, Allah, iyalah, memanglah saya Jawa, saya Banjar, saya memang susah nak sebut, tapi kena praktis yang betul. Sampai bila kita nak sembahyang dengan lafaz bacaan yang tak tepat? Ini cakap dengan Tuhan. Kalau bahasa Inggeris kita berusahakan main, ya, malu nak nyanyi depan orang bahasa Inggeris tak kena makhrajnya. Di depan Tuhan, saban hari, saban minggu, saban bulan, saban tahun ngaji. Betul kan ya? Bukan kasira, kathira. Sama Ustaz? Tak sama. Awak je kata sama. Kalau sama, kenapa ada huruf si, ada huruf sa dan ada huruf sin? Baik tak payah buat huruf sa. Ya? Fikirkan logik itu. Kalaulah dibaca kasira dengan kathira sama, kenapa perlu ada huruf sa selain daripada huruf sin? Ya? Kita cakap makan dengan makam. Sama je. Mana boleh sama? Benda lain. N dengan M lain. Walaupun orang Terengganu bantai sama je. Makan. Oh, doktor tu cakap bahasa kita. Ni bahasa Arab, kena bagi hak dia. Walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ingat, bila bacaan selain bacaan Al-Quran, ya, hukum tajwid tidak dituntut untuk dibaca. Boleh juga dibaca wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh. Ya. Tapi tak apa, influence dengan tajwid. Sebab ini bukan ayat Quran. Ya, tapi kalau kita nak baca dengan bacaan tajwid pun tak mengapa. Tapi tak perlulah sampai wajibul guna, ya, degu harkat wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak payah. Sebab ni bukan ayat Quran. Wajah tu, tapi baris syaddah, baris mati, ya, makhraj marah huruf kena sebut dengan jelas. Wajah tu, wajhiya lilladhi, ni dhi lagi satu, huruf dhal. Ni pun tak ada dalam huruf-huruf Melayu. Dhi. Bukan Z. Kita semua bantai zal dengan zai sama. Siratal ladzi, kita baca siratal lazi. Kak, betul kan Kak? Tak boleh dah. Dulu je lah tak ngaji, sekarang dah ngaji. Logiknya sama juga. Kalau zal dengan zai sama, kenapa dia buat dua huruf? Kan? Kita tak cakap huruf ni, tak ada. Ya, kita sebut zizi kirana, tak ada sebut zizi kirana. Saya pergi zu, tak ada. Saya pergi zu. Orang Melayu ada zai, tak ada zal. Tapi ini zal, maka zal lebih banyak. Sebab allazi, allazina, allazi, itu semua adalah maksudnya yang. Ya, isim mausul, isim syarat. Semua banyak menggunakan huruf zal ini. Jadi tolong betulkan. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selesai. Kita biasa dah dengar. Saya cuma sebut tu kod, ada tuan-tuan boleh refer. Saya sikit lain lah Ustaz. Ya. Kat mana? Ejaz lah. Ya, la syarika lahu wa bidzalika dza wa bidza, bukan wa bizza. Saya suka membetulkan apa-apa yang memang kita sama-sama, ya, banyak tak mahir dalam benda ni sebab ada faktor kita orang Melayu tak ada huruf tu dalam koleksi huruf-huruf Melayu dalam lidah Melayu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, doa iftitah ini doa sembah mula menghadap. Kita kata Allahu Akbar. Ya, Allah yang maha besar, Allah is the greatest. Ya, tak ada lain yang semua aku tolak tepi dah, aku sedang menghadap Tuhan aku yang maha besar ini. Maka kita sambung terus dengan kata Allahu Akbaru kabira. Sebab itu, tuan-tuan kena faham, sebab Allahu Akbar, kita tidak disunatkan dengan mencelah apa-apa ayat lain. Sekalipun dengan na'udzubillah, apatah lagi juga bismillah sebelum Allahu Akbar kabira. Tak perlu. Kalau buat juga, khilaful aula, menyalahi yang utama yang lebih tepat. Bukan berdosa, bukan salah, bukan baik. Tak ada masalah. Cuma yang tepatnya, sebab apa dia sinonim dengan kalimah takbir tadi, Allahu Akbar terus sambah. Allahu Akbaru kabira. Apa maksudnya Allah, Tuhan aku ni Akbar, maha besar ya.
kabira dengan sebesar-besar kebesaran. Tak tahu bahasa macam mana lagi. Melayu kena translate macam tu. Allah Maha Besar dengan sebesar-besar kebesaran. Artinya tak ada dah. Inilah the most greatest, yang paling besar. Maka hayatilah bacaan ni. Artinya ayat ni selepas takbir dia terus menolak semua yang lain agar jangan ganggu aku saat solat nak besarkan Tuhan. Nampak tak? Lepas tu kena faham doa kita ni. Ayat mulanya kena baca dengan penuh rasa, sepenuh jiwa. Ya. Walhamdulillahi katsira. Dan pujian untuk Allah ni dengan pujian yang banyak. Ialah dia Maha Besar. Dia Maha Pengurnia. Dia mencipta, mengurnia, memberi segala-galanya. Ya. Keagungannya, kebesarannya, namanya yang Al-Husna. Subhanallah. Yang indah-indah, yang hebat-hebat, yang maha sempurna itu. Maka dia layak dipuji. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Tadi besarkan Allah dengan sebesar-besar kebesaran, puji dengan pujian yang banyak. Ini ungkapan mula ni. Membesarkan Allah. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Dan pujian, maha suci Allah. Ya. Pada waktu pagi, bukrah ni pagi. Wa asila, dan petang. Pagi dan petang merujuk sepanjang masa dalam bahasa Arab. Ini bahasa kinayah dia. Bahasa kiasan. Pujian, ya, kesucian, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang masa pagi dan petang. So, kita berhadapan dengan Allah, terus membesarkan Allah. Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, dan pujian bagi Allah, pujian yang banyak, dan maha suci Allah. Mensucikan Allah ni, subhan ni, yang mensucikan Allah ni maksudnya kita menyatakan bahawa Allah ni, ya, bebas, ya, dari segala prasangka buruk kita pada ini. Kadang-kadang kita menyangka bahawa Allah tak tepat buat satu benda. No. Subhanallah. Allah tak adil buat aku macam ni. Subhanallah. Maha suci Allah. Wasyarru laisa ilaik, kata Rasulullah. Wal khairu kulluhu biyadik, ya, wal khairu kullu biyadik. Dalam hadis Nabi kata, kebaikan semuanya pada Allah. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tak ada satu pun pada Allah. Itu. Tapi kita nak pujuk macam mana? Sebenarnya semua baik pada Allah. Ada orang hari ini hampir 2 juta rakyat Malaysia kena pandemik COVID-19 ni. Ada yang mati, ya, dengan jumlah yang agak banyak. Benda baik apa Ustaz kalau kena penyakit tu? Tu matilah tu. Ya, ada yang jadi janda, ada yang anak jadi yatim piatu, kesian Ustaz. Kenapa Allah buat macam tu? Allah Subhanahu wa ta'ala buatkan begitu sebab dia Al-Khaliq. Dia mencipta agar dunia ni memang bervariasi dan semua orang diuji dengan batas mampunya. Dan mana baiknya? Baiknya bila mana seorang itu ditimpa musibah dia. Itu atas kesabaran dia yang sangat rasa menekan tu. Kalau dia kuat, dan memang dia patutnya kuat sebab dia, Allah bagi tahu dia mampu sebenarnya. Allah tak akan uji dalam batas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam batas kita. Jadi sebenarnya benda tu ada keperluan lain yang Allah beri. Kenapa Allah matikan dia? Ya, dengan penyakit COVID-19 dan sesak nafas tu. Rupanya kat situlah rupanya Allah nak tingkatkan darjat dia di syurga. Ya, kerana itulah mungkinlah Allah kafarah dosa-dosa dia. Maka kalau dia hidup lagi pun menambah dosa. Ini cerita hikmah kejadian Allah supaya kita nampak, dan agar di hujung perjalanan hidup kita, kalau sempit, sakit macam mana pun, ada redha. Ya Allah, ini penghapusan dosa aku. Ini tiket syurga. Oh, redha. Itu yang Allah nak. Dan itulah baik pada Allah. Sebab nanti di akhirat ada cerita dalam satu hadis macam mana orang yang paling teruk dihukum di dunia, tersiksa tak tahu macam mana. Contohnya mungkin cacat, kaki, tangan semua tak ada. Terlempar kat tong sampah. Tuan-tuan tak pernah nampak macam tu. Saya pernah duduk Pakistan, belajar kat sana. Tuan-tuan, sindiket kutip duit orang ni, tuan-tuan. Ya. Dia akan campak budak tu, balut dalam kain dia, tu jerit kat situ lah. Dengan tabung kat depan. Nanti cukup waktu tengah hari tu, orang angkat dia. Artinya dia hidup tu macam boneka je. Bagi makan, bagi minum, dan dia ditugaskan untuk. Memang kadang-kadang lahir pun ada dipotong tangan kiri. Memang itu sindiket lah. Apa artinya hidup macam tu? Dan kalau dia tak ingat Tuhan, tak ada redha, tak sabar, dia dapat apa? Kat dunia dia teruk sengsara, tak ada nilai apa kehidupannya. Apa baiknya? Baik ke tu? Allah baik ke macam tu? Baik.
Kalau dia sabar, dia redha, lalu Allah gantikan dia syurga. Lalu di akhirat nanti ditanyakan pada orang yang paling teruk, tersiksa, banyak musibah, paling sengsara di dunia, dan kerana sabar dan redanya dia layak ke syurga. Okay? Dan Allah tanya pada dia, adakah dulu kat dunia kamu menghadapi teruk sangat kepayahan hidup? Dah hidup kat dunia 60 tahun, 70 tahun. Di akhirat satu hari pun 1000 tahun di dunia. Maka orang yang paling malang hidup di dunia ni kerana sabar dan redanya dia layak masuk ke syurga, apa dia jawab? Tak ada apa. Tak ada apa yang aku tebuk kat dunia tu kalau ini habuannya. Subhanallah. Sebab tu kena ada cerita begini tuan-tuan supaya kita kuat hadapi kehidupan ni. Dia sangka baik, redha, sabar dengan Tuhan. Dan dalam solat kita sebut lagi wa subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Tak ada benda yang tak okey sebenarnya dari sisi engkau ya Allah. Maha suci engkau daripada nak zalimi aku. Maha suci engkau daripada nak nyanyi aku. Maha suci engkau daripada buat benda tak betul pada aku. Semuanya betul. Cuma aku yang kadang-kadang kurang faham, kurang hazam. Kalau aku gagal jadi hamba. Sebab tu kena sebut dengan faham. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Suci tahu suci. Suci kan bersih. Clear. Allah clear. Allah bersih. Jangan kata Allah tak sempurna. Allah zalim. Allah cacatan. No, no, no. Ya. Yang gagal akan bunuh diri. Tapi yang sabar. Ya. Allah janji. Fa inna ma'al usri yusra. Sama susah mesti senang. Allah bilang. Inna ma'al usri. 2 kali. Janji Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Artinya kepayahan pasti berakhir. Akhirnya kita akan mati. Mati dengan sabar masuk syurga tu. Masuk kubur tu dapat immaradhatun min riyadil jannah. Jadi taman syurga terus. Tak nak. Nak tak nak kena mati. Maka mati dalam keadaan sabar dan redha. Dan sebab itulah solat kena dihayati, dihadami, difahami, ya, dikhusyukkan jiwa kita agar sebut dengan rasa kejiwaan yang sangat kuat supaya kita dapat hidup dengan tenang dengan apa adanya kita. Ya. Kita perlu hidup dengan apa adanya kita dan kita berbahagia dengan apa adanya kita. Ada orang Allahu Akbar. Ya, muka tak cantik macam kita pun tapi senyumnya, bahagianya. Sebab apa? Dia hidup dengan realiti hidupnya, dia dengan Tuhannya, dengan kesyukurannya, dengan redanya, dengan subhanallah pada Tuhannya. Kita nak begitu. Jadi lafazkan subhanallah wa subhanallah bukratan wa asila dengan faham ya Allah Maha suci engkau. Pada setiap masa pagi dan petang kau tengok aku, kau uji aku, kau beri aku, engkau bagi nikmat pada aku, engkau timpakan ujian pada aku. Maha suci engkau, semuanya baik. Cuma aku kena jadi hamba yang baik untuk terima. Ya, dapat nikmat syukur, di musibah sabar. Itu dia sifat hamba kita. Okey, itu dia. Ya. Subhan. 3 benda ni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nampak tak? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Silakan mana pun itulah zikirnya. Maka tolonglah Allahu akbar. Tundukkan pandangan mata. Kalau perlu pejamkan sekejap mata tu supaya dapat bawa merasa kebesaran Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah. Kalau 3 ayat ni tuan-tuan sebut dengan penuh rasa ketika memulakan solat, tuan-tuan akan dapat satu rasa yang sangat hebat. Tenang. Puji Allah ni tenang. Mensucikan Allah ni tenang. Membesarkan Allah ni tenang, tuan-tuan. Sepatutnya kita dapat. Sebab kita dah solat. Kita dah sebut dah. Tapi sebab sebutan kita kosong. Sebutan kita bohong. Hati kita besar kan, kereta kita kat luar tu risau je kereta aku parking tak okey tadi, ya macam terkeluar sikit habis pecah side mirror. Allah ganggu banyak sangat. Inilah nak buat macam mana, ini gaya hidup kita tuan-tuan, gaya hidup kita memang susah nak khusyuk dalam realiti gaya hidup yang sangat penuh dengan dunia. Imam Ahmad Ibn Hanbal di antara orang yang paling khusyuk salatnya. Nangis kita kalau dengar cerita dia, tuan-tuan. Dia ni pejuang Ahli Sunnah wal Jamaah ketika mana Mu'tazilah ya sedang menguasai pemerintahan. Untuk dia mengatakan bahawa Quran ni makhluk, ya. Dan bagai-bagailah soalan akidah dia tak pertahankan dan dia kena sebat dalam penjara Allahu Akbar selama 28 hingga 30 bulan. Ya, dekat 3 tahun lah. Sultan minta dia juga, minta juga akui mengeluarkan segmen dia tak nak. Kena sebat 1 malam sampai 160 sebatan. Yang tukang sebat mengakui, dia kata kalau sebatan ni kena 6 kali pada
Gajah pun gajah pasti tumbang, tapi dia tetap mempertahankan. Ya, lepas 160 kali Allah, 160 kali sebab pada badan tak tahu macam mana. Hancur badan. Ya, dia jatuh pingsan. Subhanallah. Orang bersaksi bahawa dia ni lepas tersedar daripada pingsannya terus ambil wuduk dalam keadaan luka ni semua di badan. Hatinya memang dengan Tuhan. Sembahyang malam 150 rakaat. Dan sebelum masuk penjara, sebelum ketika dia sihat, ketika dia di luar, dia istiqamah setiap malam 300 rakaat. Oh, kita waktu dengar ulama-ulama ni kalau dia keluar kenyataan, dia keluar, kita janganlah senang-senang kata kita beradablah dengan dia. Dia orang terlalu dekat dengan Allah. Apa yang istimewa dia? Saya nak cerita tu benda bahawa anak dia Abdullah bin Ahmad, ya, Hambal ni nama atuk dia sebenarnya sebab atuk dia popular. Seorang gubernur yang sangat baik di negeri Khurasan, Al-Hambali. Anak dia Allah cerita bahawa Imam Ahmad bin Hanbal adalah ayahku, adalah orang sangat zuhud. Dia pakai kasut dia selama 18 tahun tak pernah tukar selipar. Itu yang sembahyang dengan Tuhan Allah. Nak ingat, apa kalau selipar dah punya 18 tahun pakai? Kita kerja bertukar. Saya cakap orang lain, saya cakap diri saya sendiri, tuan-tuan. Itulah kita. Tapi sekurang-kurang kita ada usaha. Sekurang-kurang kita faham apa yang kita sebut pada Tuhan, dan waktu itu tolonglah, fokus sekejap, bloklah, tepislah dunia kita ke tepi untuk kita hadap. Kita jujur dengan apa yang kita kata. Wa subhanallahi bukratan wa asila, artinya maha suci Engkau pada setiap pagi dan petang daripada segala kekurangan, daripada kecelaan, ketidakadilan dan sebagainya. Okey. Itu kumpulan pertama, muqaddimah. Dan ini ingat, ini bicara mula seorang hamba menghadap Tuhan. Doa iftitah ni. Dia sama macam hamba menghadap Sultan, dia kata, ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Maka macam mana agaknya gaya seorang hamba rakyat menghadap raja yang sangat hebat? Dalam drama-drama Melayu, Kesultanan Melaka contohnya, kita tengok macam mana hamba tu dengan pakaian yang rapi, dengan duduk bersimpuh, ya, dengan tunduknya menyembah, dengan kesungguhan berbicara dengan nada yang sesuai, ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, harap diampun. Adakah hamba rakyat datang, ampun Tuanku, beribu ampun, sembah patik, harap diampun? Tak pun dengan selamba, ampun Tuanku, ampun Tuanku, beribu ampun, sembah patik, harap diampun Tuanku. Tapi itu yang kita buat kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, ya Tuhan, Allah. Not fair kita dengan Tuhan kita. Tak elok tuan-tuan. Betul kan? Jaga kita sebut doa iftitah ni dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Intonasinya biar menggetar sikit. Biar kita rasa kita cakap dengan Tuhan. Puji Allah. Bersaksi bahawa Allah Maha Suci. Ini bukan main-main cerita kita. Dan percayalah, siapa yang mencuba, berusaha melakukannya, dia akan dapat sesuatu daripada hasil solat ini. Keluar semayang, kita akan jadi orang yang berjiwa hamba, segar jiwa hamba sebab kita baru membesarkan Tuhan. Itulah solat. Inilah yang kita nak dapat. Sambung. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Allah. Ini patutnya kena disedari. Apa kita kata wajah tu? Wajah ni wajah. Aku wajahkan wajahku ini. Saya terjemahkan bahasa Arab tu. Artinya aku hadapkan wajahku ini. Sama lah tu. Sembah patik, harap diampun. Datang menghadap ni. Patik datang menghadap Tuanku. Sama. Wajah tu wajhi alladhi. Cuma fataras samawati wal ardh. Alladhi fataras samawati wal ardh ni Allah. Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Maka tolong sedar tuan-tuan. Tuan-tuan sedang bercakap dengan Tuhan, hamba-Mu datang menghadap-Mu ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka wajar ke bersama cakap menghadap Tuhan ni kita macam ni? Wajah tu wajhi alladhi fatarasa. Wajah tu wajhi alladhi fatarasa.
Cuba. Macam mana gaya lagi? Macam-macam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Tengok atas wajah tu. Itulah yang kita buat pada Allah Subhanahu wa taala yang katanya kita datang nak menghadap. Macam mana? Itulah ya. Buruk sangat kelaku kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru nak mula solat. Datang ke istana malam mengangkat masuk tengok ikan ampun tuanku beri buat apa sebab Fatih harap diampun. Ampun tuanku beri buat ampun sembah Fatih harap diampun. Ampun tuanku beri buat ampun sembah Fatih harap diampun. Cuba buat macam tu kat istana. Cuba buat macam tu kat istana. Tak kena humban dengan para pengawal keluar. Allahu Akbar. Tapi setakat ni tak pernah pula kan. Kita nampak orang semayang dengan keadaan yang tak khusyuk, tak fokus, tak perasan dia semayang, kena campak keluar masjid. Tak ada. Tak ada malaikat ditugaskan. Itulah rahman Allah, kasih Allah pada kita semua hamba. Tapi sampai bila agaknya kita nak semayang kat sini macam ni? Sampai bila? Ya. Belum sampaikah masanya untuk kita khusyuk mengingati Allah? Ni Allah pernah tegur dalam Al-Quran. Allah tegur kita. Bila lagi agaknya kita nak semayang dengan khusyuk? Dengan sedar. Khusyuk ni sedar. Sedar kita ni tengah ngadap Tuhan. Kemudian kita kata hanifan muslimah. Dalam keadaan aku ni hanif, lurus hati aku. Allahu Akbar. Allah, ni berjanji ni. Hanifan muslimah. Artinya lurus hati dan menyerah diri kepadamu ya Allah. Allahu Akbar. Bohongnya kita. Kita kata aku hadapkan wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, maksudnya ya, aku sedang hadapkan wajahku ini kepada Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dalam keadaan hatiku lurus kepadamu ya Allah. Lurus artinya memang direct untuk Allah, fokus dengan dia je. Ni cakap ni. Kita yang cakap hari-hari kita semayang tu, musliman dan serah diri pada Engkau ya Allah. Ketika itu hati kita bercerita tentang benda yang lain, minda kita berserabut dengan dunia yang kat luar. Tak wajar, tak boleh macam tu sebenarnya. Tapi macam mana? Kena usahakanlah. Ni usaha mulanya kita faham apa maksud doa iftitah kita. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan dari kalangan orang yang menduakan Engkau ya Allah. Jangan faham syirik ni jauh sangat ni. Memang kita tak sembah berhala, kita tak try benda-benda yang mengarut tak. Tapi syirik maksudnya ya ada pair dengan Allah. La syarika lahu, maksudnya tidak ada sekutu baginya. Kita sekutukan ruang solat kita dengan dunia bersama dengan Allah. Tapi kita kata wa ma'ana minal musyrikin. Aku tak duakan kau. Aku tak main kayu 2, kayu 3 ya Allah. Tapi kita buat dalam solat. Jadi tolonglah lafazkan benda ini dengan penuh faham dan rasa dan usaha supaya kita dapat fokus. Doa iftitah kita ayat-ayat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya Allahu Akbar. Ni lagi ngeri tuan-tuan. Ni lagi ngeri ni cerita ni. Doa iftitah ni doa sembang kemas ni. Sesungguhnya solatku ini, inna salati wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lainnya, wa mahyaya, dan kehidupanku ini, wa mamati, dan kematianku nanti, illa untukmu ya Allah, Rabbil alamin, Tuhan pentadbir sekalian alam, Tuhan pentadbir kehidupan aku ni dan semua alam buana. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ni ayat sumpah setia janji. Sesungguhnya hidupku, mati aku, ya, sembahyang aku ni, ibadah aku, hidup aku, mati aku, semuanya untuk Engkau ya Allah. Mudahnya kita melafazkan janji. Ingat lagu Salim tu apa? Mudahnya waktu melafazkan janji, Engkau dan aku berdua serupa. Rupanya mentadi dalam mainan percintaan.
Telah pun ku bentangkan segalanya, mencari entah di mana silapnya, jelas asmara kecundang jua. Itulah kita. Mudah sangat melapaskan janji. Ya, kita dah cuba bentangkan segalanya, tapi kadang-kadang tak sampai juga. Cubalah, cuba, cuba. Allahu Akbar. Ya, kita cuba untuk berjanji dan mengotakkan janji. Jangan tak nak baca. Ada orang kata, malah kalau kita nak baca doang takut pula. Tak, kita dengan Tuhan kita maha baik. Tuhan kita bukan macam kawan-kawan kita. Kau dah janji, kau kena buat. Tak, Tuhan kita begitu. Tuhan kita ni, ya, bila mana dia meminta kita berjanji, dia tahu tahap keimanan kita. Sebab tu dia sifat dia pengampun, pemaaf, pengasih. Asal saja kita kembali pada dia, sekalipun kita dah jatuh berulang kali, dia terima kita. Bukan macam kawan kita, berapa kali kau janji dengan aku tu. Tak, Tuhan kita tak kisah pun. Asal saja kita ada usaha memperbaiki diri, dan di saat kita mati, kita dalam keadaan baik, Allah terima. Jangan tak nak baca. Jangan tak nak baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Jangan jadi, bukan ku tak sudi kasih untuk bersamamu mengabdi diri. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita terus kena beribadah, berjanji. Yang berjanji ini ayat-ayat dalam solat ni supaya melunakkan juga kita dengan Tuhan. Dan sebab tu jangan kenal Tuhan dengan cara yang salah, dengan persepsi yang tak betul. Tuhan kita bukan makhluk, dia Khalik, Maha Kaya. Ya, dia memaaf sekian kali banyak pun dia tidak akan kurang darjatnya. Dia bertolak ansur dengan hambanya, beri peluang jutaan kali pun dia tidak akan terjejas apa-apa sebab dia Maha Kaya. Ya. Apatah lagi bila mana dia kata innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang pada hamba-hamba yang kembali bertaubat pada dia. Maka kita kembali je lah berjanji semula. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tak ada makna. Ya. La syarik ni maksudnya tidak ada partnership. Allah tak ada members. Allah tak perlu. Syarikat, kita orang Melayu tahu tak sebab apa kita buat syarikat? Orang Melayu sebab apa dia buat syarikat? Kita hidup kat dunia ni sebab apa? Ada company members. Ya, ada syarikat. Sebab apa? Sebab syarikat ni asalnya partnership sebab kita tak kuat nak mengurus satu seorang-seorang. Maka kita bina syarikat, maka kita ada partner, ya, kita ada manager, ya, kita ada CEO kita ada staff kita. Sebab apa? Mereka ni membantu mengendalikan pengurusan kita, menguruskan syarikat kita. Tapi Allah la syarikalah. Dia tak ada stop. Tapi malaikat tu bukannya keperluan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni tujuannya untuk kita sebagai kita rujukan kalau kita mentafsirkan apa kita menunjukkan kebesaran kerajaan Allah. Allah ada tentera-tenteranya dari kalangan malaikat, ada penjaga-penjaganya, pengawas-pengawasnya. Ya, ada malaikat yang hanya sujud membesarkan Allah sepanjang hidupnya. Nak tunjukkan kehebatan, kekuasaan Allah SWT bukan keperluan Allah. Jadi kita nafikan Allah tak perlu syarikat. Allah memang sendirian berhad. Itu syarikat tapi sendirian berhad. Dia tak ada syarikat langsung. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada sama satu benda pun yang sama dengan dia. Wa bidzalika umirtu, dan di atas yang demikian ini aku diperintahkan. Benda apa? Puji Allah, besarkan Allah, sucikan Allah, menghadap Allah dengan lurus dan menyerah diri, menyatakan ketuhanan Allah, menyatakan berjanji bahawa persembahan ibadah kita, hidup mati kita ni memang untuk Allah. Dan memang dia ciptakan kita untuk itu. Dan jangan rasa terikat atau siksa jadi hamba Allah. Tak. Dan itu memang Allah tak ciptakan satu dengan satu kezaliman.
Jadi Allah ciptakan satu ini dengan keindahan, dengan kenikmatan. Ya, orang-orang yang baik hidup dengan nikmat dan tenang. Kita hidup dengan nikmat tapi keresahan. Kenapa? Tak berjaya jadi hamba Allah. Janji yang kita mungkiri, wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, ya tidak kita nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi bila mana dalam solat kita kata wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Okey. Aku hadapkan wajah aku ini kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka sebenarnya dia mengajar kita untuk lepas solat pun kena selalu menghadap Allah. Artinya rujuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ya, rujuk selalu dalam kehidupan kita. Jangan tak ada Allah. Kan kita aku malas tak ada dia tu. Jangan begitu. Ya, dengan manusia tak apa. Ada benda-benda yang kita tak perlu hadap orang. Tapi dengan Tuhan memang itulah kehidupan kita. Hanif Muslimah, itu saya ulang balik. Ya, Hanif ni lurus hati. Lurus hati tu bukti kita khusyuk, bukti kita ingat, fokus dalam solat kita. Maka jangan benarkan ruang itu. Sebab tu perlu difahami kalimah demi kalimah ni, kata tuan. Supaya tak ada ruang kosong untuk syaitan masuk. Mengganggu bawa kain tudung yang tak jadi beli tadi datang lagi. Aku tak beli murah. Tadi tu cantik tu, ada baju apa yang macam terbayang, baju kat almari tu. Ada baju yang macam Allah. Paling miskin cari. Itu kerja syaitan. Dia masuk benda yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, yang tak wajar, langsung mengganggu khusyuk nikmat solat kita dengan Tuhan. Teratur. Tapi sebab kita gagal menguasai solat, dengan memahami yang asas pun kita tak faham habis. Jadi tolong bantu diri kita. Dan terima kasih kepada PKIL KWSC yang menganjurkan kuliah sebegini. Yang sebenarnya minat saya memang pada kuliah yang sebegini. Fiqh solat yang basic, yang syariat tu memang asas. Tapi yang sampai kat sini yang saya mendetailkan. Lepas tu saya akan pergi duduk kat sini satu bab lama-lama sikit. Nak ajak tuan-tuan dapat. Nak ajak tuan-tuan dapat sembahyang yang sepatutnya kita dapat. Tak sembahyang ni tu. Tuan-tuan faham tak? Bila time waktu makan kita sonok tak? Sonok tak? Time makan kan sonok terbayang nak makan. Sonok-sonok. Jadi sedap-sedap. Sembahyang pun makanan rohani. Tapi mana ada orang tengah ambil sembahyang senyum. Ada orang tengah pergi surau senyum. Kenapa? Sembahyang ni alhamdulillah. Orang kata poyo pula kan. Tapi itulah hakikatnya. Dan itulah keperluan jiwa kita. Sebab kita bukan hidup dengan rangka tubuh badan kita ni kosong. Kita hidup dengan roh. Dan benda ni pun jasad kita tak pakai kalau dah tak ada roh. Tak ada jiwa. Orang tanam dalam tanah sebab akan jadi busuk. Dan sebelum mati pun dah busuk dah. Yang menjadikan dia jadi elok, indah, cantik. Bila bayang roh dalaman jiwa kita ni, dia elok. Dengan gigi yang jongang, dengan mulut yang lebar, tapi mukir senyuman. Allah indahnya. Tenang jiwa. Itulah dia. Hasil peringat Tuhan. Mata yang redup, tengok orang kesian. Itu yang menyamankan, menenangkan. Dan semua itu tak akan berlaku kalau kita hanya fikir diri kita, tak puas hati kita, tak fikir bahawa aku ada Tuhan yang tengok aku. Wallahu basirun bil ibad. Allah tengok kita, pelaku kita, dan semua dia nilai, dia ganjari, dia masukkan dalam rekod-rekod cantik. Dan manusia perlu ada rasa ni. Kalau tidak, dia tak boleh jadi orang-orang yang baik. Dia tak boleh jadi orang Islam. Di samping musliman, maksudnya menyerah diri, muslim juga adalah orang yang mensejahterakan orang lain. Aslama yuslimu islaman muslim. Muslim ni dua maksudnya. Muslim adalah orang yang menyelamatkan, maksudnya mengharmonikan, mensejahterakan. Lepas tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Sebab kita kena perasan, bila kita kata Hanifah Musliman, ya Allah, aku ni hamba yang menyerah diri pada Engkau dan orang yang menyelamatkan orang Islam yang lain daripada lidah aku, daripada tangan aku. Tangan ni naik macam-macam. Kat Facebook, kat Twitter. Tangan ni lah yang cubalah like sikit kawan-kawan yang buat satu post yang menarik kat Facebook. Tak nak juga benda baik. No way aku.
Pada tu kalau membahagiakan orang lain, itu mendamaikan jiwa orang lain, itulah nilainya tangan kita ni. Dia tak ada nilai apa-apa bila kita mati, dah tak ada. Tapi bila masih ada roh, ada kehidupan dalam, digunakan untuk benda baik, membahagiakan orang. Ni, mulut ni, senyum sikit kat orang. Sedekah padanya. Benda basic semua kita tahu. Tapi tak boleh kalau jalan ni sakit. Dalam diri kita tak puas hati, geram, dendam. Lepas tu kena semayang dengan kata hanifan muslimah. Aku ni lurus, hati nampak engkau ya Allah. Sebab apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup aku mati aku untuk engkau ya Allah, bukan untuk dia tu. Aku senyum ni sebab apa? Aku tahu Tuhan aku tengah tengok aku, jadi aku kena senyum nanti supaya aku selamat ke akhirat. Bukan sebab dia, bukan. Dia dapat manfaat ketenangan. Maka kerana rahmat tu bergabung kan, dia menaungi kehidupan. Kita ni berurusan dengan Tuhan walaupun berhadapan dengan manusia lain, kita berurusan dengan Tuhan, tuan-tuan. Senyuman kita, cebikkan muka kita, hentakkan tangan kita, ya, hulurkan senyuman kita, ya, mata yang mengerling tak puas hati, ya, mata yang menunduk tanda setuju, itu semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita berhadapan dengan manusia. Artinya dalam hati kita kena ada perasaan, lantaklah apa pun, yang penting aku dengan Tuhan aku yang akan berikan jalan. Begitu. Oh kita kuat. Oh rasa ketuhanan dan kehambaan jiwa kita tu kuat. Dan dalam kita cakap dengan Tuhan. Bukan sembahyang, bukan puasa, bukan zakat je. Wa nusuki wa mahyaya, kehidupan aku, wa mamati, dan kematian aku. Dan itu pun yang berlaku, itu pun yang kita imani kan. Mana ada orang mati jadi tanah aja, mati kena bangkit semula. Ya. Maka orang Islam sikit selingan. Bila kita kata-kata kita dah kata Hanif Muslim, kita kena tahu hak orang Islam. Orang Islam ni dia menjamin sejahtera, selesa, nyaman orang Islam yang lain daripada jahat lidah dan tangan dia. Ke tangan kena buat benda yang baik, ambil hak orang, ya, hulur, memberi, mengurnia, sedekah dan sebagainya. Lidah kena cakap benda yang baik. Kita tengok apa kata Nabi SAW tentang hak orang Islam. Kata Islam yang lain, Nabi kata hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang Islam kata orang Islam lainnya ada 6. Okay? Apa dia? Idza laqitahu fasallim alaihi. Bila kamu jumpa dia, berilah salam pada dia. Masuk lift, Assalamualaikum. Jangan kering gitu. Jadi kalau bukan Islam, morning sir. Gitulah juga. Berpahala tak? Berpahala sebab beri ceria pada orang. Good morning sir. Ya. Begitu. Hai. Gitu. Sebab kita manusia, kita bukan kambing gitu, bukan kotak, kita bukan batu. Satu, beri salam bila berjumpa. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, bila mana dia jemput, datang. Ya, ada jemputan undang-undang apa-apa. Ya. Jawab. Dalam kreatif Facebook hari ni, kalau dia post benda yang baik, kita jawab. Like. Itu hak dia. Sebab apa tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan nampak benda ni kecil, tapi sebenarnya inilah kehidupan. Responsif pada orang ni, dia memberi nilai harga diri pada orang tu. Dan seorang yang bahagia kerana ketikan like kita, itu satu benda yang bukan kecil. Ya, satu benda yang besar Nabi kata adalah selepas bersyahadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya adalah idkhalul surur fil qalbil muslim. Memasukkan gembira dalam hati orang Islam. Gembira tak? Like tu maksudnya saya gembira dengan awak. Saya setuju dengan awak, saya selesa dengan awak. Dia seronoklah. Okey. Datang kawan kita, "Bang, aku suka tu apa yang kau buat tadi." Kita seronok. Tapi itulah ucapan yang sangat mudah kita tekan like. Jangan kena kod like. Ya. Kalau benda baik. Kalau benda baik jangan like lah. Ya, benda yang tak senonoh, yang boyo tak payah. Yang ketiga, wa izas tansahaka fansah lahu. Bila mana dia minta nasihat, nasihatilah dia. Itu hak dia. Kalau kita bukan, janganlah berasan saya bukan ustaz. Itu cakap mula boleh, tapi yang aku tahu, ya, baiknya macam ni. Bagi nasihat. Aku nampak patutnya kau buat macam ni. Aku rasa, ya, mengikut pengalaman yang aku ada ni, begitu. Itu hak dia tau. Dia kata, kau jumpa orang lain lah. No. Bukan macam tu.
Kalau tak boleh pun kita Swiss pada orang lain. Nanti aku tanya orang lain macam mana. Kalau dia tak setuju, tak payahlah. Tak, aku tanya tapi aku tak sebut nama kau lah. Cakap aku lah ataupun orang lain. Begitu. Wa idza atasa fa hamidallah ya fashammithu. Bila mana dia bersin dan puji Allah. Syarat dia bersin, dia kata alhamdulillah, kita kena menjawab. Ya, syafa apa? Saya pula ingat. Yarhamkallah, kita kena sebut yarhamkallah. Kalau perempuan, yarhamkillah. Ini pun tak popular Patutnya popular bila sebut. Tapi syaratnya dia bersin. Acau! Dia kata alhamdulillah. Tapi kalau dia bersin 18 kali pun tak sebut Allah, dia. Acau! Acau, macam. Alhamdulillah kita putar. Yarhamkallah. Dan sunat pada orang yang bersin belajar. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sebab lainlah. Wa idha marida fa'iduhu. Yang kelimanya bila dia sakit, ziarahilah dia. Berilah kekuatan. Ziarah ni memang Allah. Saya sakit itu tuan-tuan. Yang saya sampai rumah Pak Mutu, saya sampai Allah. Sebab asal yang dia katakan dia doa ya Allah. Terus sehat asal. Begitulah pentingnya berkehidupan. Berilah hak orang Islam ini. Ya, kita dengar kawan kita sakit dah ziarah. Tuan-tuan, siapa yang mengamalkan benda ni, hidup dekat dunia dia berkat. Dia akan selesa hidup. Orang akan seronok dengan dia. Hidup dia tenang, rezeki dia murah. Tak percaya tuan-tuan, kita dah ada contoh. Tengok kawan-kawan kita yang buat benda ni. Tengok kawan-kawan yang ada sekitar kita yang dah buat pun benda ni, kita tengok macam mana lain. Penuh dengan ketenangan. Wa idza mata fattabi'u. Bila mana dia mati nanti, iringilah jenazahnya. Itu hak orang Islam. Ya, yang kita kata-kata tadi, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita jadikan. Moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk hayati doa kita yang saban hari kita ulang ungkapan janji setia kita pada Tuhan. Sembah hadap kita padanya, wajah tu wajhi adillati. Aku hadapkan wajah ini pada Tuhan di segala langit dan bumi. Moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk menghayati penghayatan doa iftitah setiap kali kita memulakan salat kita, insya-Allah. Okey, sampai di sini dulu. Ya, masa pun dah tamat. Ya, terima kasih kepada semua yang bersama sampai ke hujung siaran ini. Semoga Allah terus rahmati kita dan bantu kita untuk jadi hamba-Nya yang datang menghadap dengan penuh rasa dan penuh jiwa, khusyuk padanya. Dan itulah nikmat sebenar dalam kehidupan kita yang perlu kita jayakan. Semoga Allah rezekikan kita. Tak dapat paling kurang sekali dua, sempatlah kita menikmati khusyuk salat sebelum kita berangkat meninggalkan dunia ini. InsyaAllah, pada pertemuan akan datang kita mula berbicara tentang surah Al-Fatihah, dan kalau ada ulasan-ulasan berkenaan dengan iftitah ni saya akan ulas juga sebelum mulakan pengajian berkenaan dengan doa nanti. Wa bihi wallahu a'lam. Ya, tapi yang berkitab boleh baca kitab ni terus. Ya, muka surat 271 sampai 273, 274 ini boleh baca sendiri. Ulasan-ulasan pengarang kitab saya terus merumuskan tadi sebab saya nak dekat dengan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biji Az tak ada sunyi rasanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.